forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Dr. Mujahid Rawa tentang isu Khawarij. Sebenarnya saya baca detail sedikit. Jelmaan Khawarij moden, kumpulan yang menggunakan slogan Islam tapi pengikut mereka dijeliti penyakit maki hamun, laknat, cerca, menganggap hanya mereka mewakili Islam dan siapa yang menentang mereka berarti memusuhi Islam, merupakan jelmaan Khawarij zaman ini, kata Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin. Pertama kita dengar ucapan daripada Dr. Mujahid Rawa, dia akan minta komen macam biasa. Fakta akademik dulu. Ya. Asalnya isu Khawarij ni, dia daripada perkataan Arab kharij. Kharijah, yang keluar. Kharajah keluar. Plural itulah Khawarij, maka dinamakan kelompok itu sebagai Khawarij. Dia bermula hanya tadi yang disebut, tak puas hati. Tak puas hati itu sifatnya sangat politikal lah. Ya. Tapi dia membawa kepada satu tindakan yang radikal. Sehingga dia boleh menghalalkan. Okey. Dia mula-mula politik. Bila lepas tu, dia berkembang pula kepada soal teologi. Akidah. Ya, akidah. Ya. Tadi politik. Ya. Sekarang dia naik kepada level akidah. Apa dia? Siapa yang menyokong Saidina Ali? Waktu tu patut Saidina Ali ganti kan? Betul. Maka dia ni keluar daripada Islam. Pula dah. Betul. Itu yang saya kata Ya. evolusi itu. Maka Saidina Ali di atas sifat beliau sebagai khalifah waktu itu yang mau menjaminkan perpaduan secara yang dia benar mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia panggil orang Khawarij ni untuk berdialog. Itu pemimpin. Itu pemimpin. Sebab itu kita suka engage in dialog. Ya. Panggil. Baik. Kata Saidina Ali, selagi kamu solat di dalam masjid, selagi kamu menerima Muhammad itu adalah Nabi dan sebagainya, kami tidak akan memerangi kamu. Dan selagi kamu bersama mempertahankan Madinah. Ya. You see, statement punya Kenyataan lah. kenyataan. Ya, you beza pandangan dengan I. Ya. Tapi as long as you membayar zakat, you bersembayang bersama kami, you mempertahankan Madinah, I shall not lay my hands on you. Itulah istilahnya kalau orang putih. Itu kenyataan Saidina Ali ya. Saidina Ali. Lepas tu, mereka masih tetap engkar dengan perbuatan mereka. Dan satu daripada sifat Khawarij ni, dia suka berhujah. Okey. Istilah kita apa? Dalil. So artinya orang Khawarij memang suka berhujah tu ya. Dia pakar dalam Al-Quran. Oh, okey. Itu kelebihan dia orang. Dan bila dia berhujah, dia tak akan mengaku kalah. Sampai ke Saidina Ali, akhirnya setelah berhujah begitu rupa, dia kata al-haq uridu bihal batil. Engkau cakap tu hak. Tapi tujuan engkau menyebut itu untuk kebatilan. Apa dia? Menghalalkan darah, Ya. untuk merosakkan perpaduan. Al-haq, betul. Uridu bihal batil. Tapi matlamat kamu adalah untuk, tujuan kamu adalah Kebatilan. untuk. So hari ni sama tak kita? Itulah. Dalil Quran, dalil hadis. Tujuannya apa? Nak menyatakan dia seorang saja wakil Islam. Orang lain tidak Islam. Tak ikut dia bukan Islam. Ini ciri-ciri Khawarij. Kita pergi secara akademik. Okey, ya. Sebab itu bila kita kaji akademik, kita akan tengok apa ciri-ciri. Dan kemudian senang kita untuk membuat perbandingan. Sama juga salah satu ciri golongan Khawarij ini ialah mereka meletakkan ketunggalan nas itu yang tafsirnya itu hanya dia saja yang betul. Orang lain semua salah. Maka penafsiran itu mengikut selera mereka. Jadi, dan lebih penting pada itu, ayat Quran itu hanya dilihat untuk dia saja. Jadi bila kata orang-orang yang beriman, mereka lah. Orang lain itu tidak. Begitu. Ya ayyuhallazina amanu. Tapi Jadi, dia kata mereka je lah. Mereka sajalah. Okey. So apa yang berlaku ialah ciri-ciri ini kalau saya ringkas. Ya, Saya banyak menulis soal Khawarij moden. Ya, Khawarij hari ni kita panggil apa ni Khawarij moden hari ni. Bila kita tengok hari ni, ciri-ciri ini ada di kalangan setengah-setengah yang mendakwa diri dia Islam. Apa dia? Macam kita dah dengar lah. Sokong dia masuk syurga, tak sokong dia masuk neraka. Ya. Yang kedua, penafsiran kepada ayat Quran tu pergi
Ala inna hizbullahi humul ghalibun. Dalam ayat surah Al-Maidah tu. Sungguhnya Hizbullah itulah yang menang. Kamilah Hizbullah tu. Oh, okey. Okay. Lagi sebenarnya kata, la yahillu damu imri'in illa min thalath. Hadis. Tidak halal darah orang muslim melainkan 3 perkara. At-thayyibuz zani. Orang yang sudah berkahwin yang berzina. Kita tahu hukumnya adalah rejam. Betul. Kemudian an-nafs bin nafs. Ya, jiwa yang dibunuh itu dibalas dengan nyawa yang dibunuh, qisas. Lepas tu dia kata at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang tinggalkan agama ni murtad. Kemudian disebut al-mufariq lil jamaah, yang berpisah dengan jamaah. Siapa jamaah? Kami. Jadi kalau kamu keluar jamaah kami, halal darah kamu. Oh, dia pergi ke situ. Dia risau ni. Baik, Datuk. Saya nak tanya. Ini pemikiran yang ditanam di kalangan orang Melayu yang sangat divisif. Jadi kalau, katanya kalau tinggal jamaah itu, Jamaah dia lah. oh, Sebab tu kami dulu, bila kami buat amanah, fatwa ini dicakap di mana-mana. Seolah-olah kita kata ini license to kill lah. Bila you kata halal darah, so kalau orang amanah ni, kalau you pukul ke, you apa ke, sebab dia al-mufariq lil jamaah. Dan pemikiran itu masih lagi. doktrinnya di situ. Doktrin itu masih kental dalam pemikiran orang-orang PAS yang di kalangan orang Melayu. Dan doktrin inilah yang kita lihat dalam isu-isu semasa Ya. yang mereka sanggup menipu, memfitnah hanya untuk mewajarkan, tengok betul tak aku kata, mereka ni anti-Islam. Contohnya isu mahkamah syariah yang baru-baru ini. Ya, saya pernah Yang tahu kes itu. itu. Ya, Yang kes itu. Walhal itu soal perlembagaan. Ya. Itu soal perundangan. Dan hakim-hakim telah memberikan dia punya preamble awal bahawa ini bukan teologi. Ya. Ini bukan akidah. Ini soal perundangan yang secara teknikal. Dan tidak ada kena-mengena mengkesampingkan Islam, merendahkan mahkamah syariah dan sebagainya dengan Kelantan tu kan. Ya. Tapi apa yang mereka himpun ni orang kata apa? Dalam media sosial apa dia kata? Islam terancam. Mahkamah syariah hendak dihapuskan. Inilah. Itu dia punya naratif. Inilah dia kerajaan yang kita lantik hari ni tak jaga Islam, tak bela Islam. Dia pusing ke situ. Boom. Ciri-ciri yang saya sebut tadi tu. Ya. So, semua itu saya rasa ini memecahkan umat Islam. Bukan orang Melayu, umat Islam. Ya. Yang Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Dalam surah Al-Anfal. Jangan kamu berbalah-balahan. Ya. Benda tak betul ni. Dia balah kan. Dan kamu akan gagal. Sekarang kita bercakap antara Melayu pecah. Gagal lah. Ya, gagal. Akhirnya Melayu gagal lah. Dan lebih penting, tazhabu rihukum. Kekuatan kamu akan hilang. Kuwah itu disebutkan rih itu dengan makna kuwah. Kamu tak ada Ya. So, saya soal balik kepada semua yang mendengar hari ni. Ya. Siapa yang menyebabkan semua ini berlaku? Penafsiran Islam yang sempit. Yang menganggap hanya dia sahaja yang Islam, orang lain tak Islam. Dan menjadikan perjuangan politik itu akidah. Sehingga dengannya, dia boleh mengkafirkan orang dan bermudah-mudahan menyatakan orang keluar Islam. Dan semua ini berlaku dalam masyarakat Melayu. Sebab itu saya kata, terima kasihlah Datuk. Terima kasih sahabat kita kerana menimbulkan isu ini. Sebab this should be the narrative yang kita kena counter narrative. Ya. Kalau tidak, orang Melayu tak akan maju. Betul. Orang Melayu tak boleh berfikir luar daripada kotaknya kerana dia telah terperangkap dalam mind trap. Apa dia? Islam terancam, Melayu terancam. Sedangkan tak ada isu tu pun. Ya. Maka akhirnya dia akan hidup dalam negara ini. Tosah kata dia melihat orang bukan Islam itu dengan satu pandangan sinis. Ya. Sesama orang Melayu pun akan dilihat pandangan yang sinis. Ya. Walhal ini isu-isu politik. Ini hanya isu-isu pandangan dan Itu yang bahaya, Datuk. Inilah yang malam ni kita bincang. Ya. Sebab tu saya kata, orang Melayu berpecah. Okey, adakah kerana pandangan politik dulu dah ada dah? PAS pun dah ada, UMNO pun dah ada. Sejak merdeka lagi. Apa isu dia? Ada tak macam ni sekarang? Tak ada. Tak sebegini. Tak sebegini. Baik. Tapi kenapa hari ini apabila ada dari kelompok orang Melayu itu menggunakan agama untuk kepentingan politik dia pada tahap yang begitu radikal sampai tahap dia boleh mengaitkan soal akidah dan sebagainya, maka yang rugi siapa? Saya mungkin tidak menyokong UMNO dulu. Ya. Tapi kalau saya mengkritik secara membina, itu baik untuk negara. Betul. Betul. Saya mengkritik dasar. Ya. Contoh bila saya kata 1MDB.
dengan apa yang berlaku. Bukankah saya nak memecah belahkan orang Melayu? Betul. Saya nak baiki orang Melayu supaya pilihlah pemimpin yang bermoral. Ya. Pilihlah pemimpin yang ada akhlak dan etika. Barulah orang Melayu akan beruntung. Ya. Tapi hari ini kalian bermain isu-isu agama. Ya, ya. Kalian menyatakan kalau tidak menyokong kalian, maka kamu tidak akan masuk syurga. Kalian menanam di dalam kepala orang ramai, apa dia? Kami saja yang bawa Islam. Orang lain tak bawa Islam dan lebih betul itu kamu fitnah, kamu berbohong, dan paling besar pembohongan mereka tabung haji. Orang Melayu juga yang fitnah tabung haji, bukan orang Cina. Apa dia kata? Ya. Oh, masa zaman Pakatan Harapan PH 1.0. Ya. Jual tabung haji. Yang kenanya Menteri Agama. Ya, Mujahid. Ya, ya. Jual tabung haji. Oh, sokong LGBT. Oh, sokong LGBT. Oh, dan benda itu dimain-mainkan sampai. Ya. Jadi saya kalau tanyalah, saya katalah, Ya. orang tu dia tak tahu apa dia tu. Tiba-tiba dia kata, Datuk Amir ni jual tabung haji. Mestilah dia marah. Betul lah. Betul lah. Dia tak tahu apa. Kata, dia ni jual tabung haji. Dia tak tahu apa. Dia marah. Jadi yang jadi mangsa siapa? Umat Melayu. Walhal pada asal benda itu adalah satu fitnah. Dan terbukti hari ini di mahkamah benda itu adalah benda fitnah. Dah tu tak nak bayar pula tu. Betul. Dah kalah tak nak bayar pula tu. Inilah perangai orang Melayu ni. LGBT, sokong LGBT, sokong. Saya kena dulu. Saya jumpa dengan salah seorang daripada Nisha. Saya rasa UMNO pun tumpang sekali kat orang situ kan. Ya. Kenalah. Kan? Kita berseteru dalam politik. Ya. Oh, ini sokong LGBT. Ini Menteri Agama. Kan? Bla 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 bla. Saya kata, aku jumpa dia. Bukan aku nak sokong dia. Aku jumpa dia nak tegur dia. Nak bincang. Nak bincang. Ya. Tapi, bila orang lain jumpa, boleh pula. Dakwah katanya. Itu. So, you see that? Yeah. How projek karaoke. 2 pagi. 2 pagi. Dakwah katanya. You see? Kalau Datuk Mujahid Seri karaoke? kalau Mujahid karaoke, nasib baik saya tak nak menyanyi. Suara saya tak sedap. Siapa nak nyanyi dengan saya? Tapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia menari apa sikit kan. Masa tu ada majlis menari tu pun bukan atas pentas bukannya. Oh, ini tengok ni ke pemimpin Islam. Lepas tu Dewan Ulama pula kata apa? Oh, ini kerana dakwah. Jadi saya kata kepada orang Melayu yang dengar malam ni lah. Enough is enough. Ya. Ini projek pembodohan mega. Projek pembodohan mega daripada apa yang kononnya dinamakan sebagai gelombang hijau. Tapi itu adalah gelombang pembodohan mega yang akhirnya ruginya siapa? Orang Melayu. Orang Melayu. Ya. Kita komen saya satu bila tuan. Allah turunkan Al-Quran dan hadis untuk semua umat manusia. Bukan hanya untuk sesuatu golongan atau parti yang menganggap mereka saja betul dan apabila melihat orang lain tak betul. Apabila kita melihat orang lain tak betul, hanya mereka, hanya dia aja betul, itu adalah sesuatu yang problem dalam hati mereka. So Allah turunkan Al-Quran untuk semua umat manusia. Kita tengok dekat luar negara, tak ada parti-parti ni, semua kira menerima Al-Quran dan hadis. So janganlah kita anggap diri kita aja baik, orang lain tak baik. Yang penting kita mesti mencari redha Allah. Untuk kita masuk ke syurga, kita kena buat amalan baik dan mencari redha Allah. Bukan kita masuk satu parti tu untuk contoh nak jadi kabel untuk masuk ke syurga, tidak. Kita nak masuk syurga, kita kena buat amal baik dan cari redha Allah. Assalamualaikum. Mari terus menyokong kajian apa pada Nabi Ahmad An-Rahim. Assalamualaikum.